Adapun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang berkekalan ia dalam hati seumur hidup mereka. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasa ia sallallahu alaihi wasallam menfitnahkan dan mendatangkan was-was, bahkan terkadang mensebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya, boleh jadi kebinasaan yang besar kepada orang yang mendengarnya. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarnya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Telah berfirman Allah Ta'ala, Inna Allah sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra ayat 36. Artinya bahwasanya pendengar dan penglihatan dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina. Allah kata apa? Jaga apa? Orang berakai, dia pelihara pendengarannya. Dia pelihara pendengarannya daripada dengar benda yang tak sepatutnya dia dengar. Sebab Allah akan hisab nanti di akhirat. Allah akan tanya nanti di akhirat. Maka berhati-hatilah. Allah kata apa? Innas sam'a. Sebenarnya dan sesungguhnya pendengaran. Wal basara dan penglihatan. Wal fuada dan hati. Bukan sakat benda yang dia tengok, Allah akan tanya. Bukan sakat dia dengar, Allah akan tanya. Ni yang duduk dalam hati dia pun Allah akan soal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya mengenai apa yang dia lakukan. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, ingat. Semua perbuatan-perbuatan yang terzahir pada perlakuan anggota semuanya berpunca daripada hati. Nak mai kepada tangan yang pegang, dia start daripada hati, intention untuk pegang. Faham ni Ustaz Jamal? Benda yang dia nak tengok di mata, dia mai daripada lintasan hati yang duk ajak dia untuk tengok. Benda yang dia nak dengar, sedap tak sedap, sedap tak sedap, benda kita dengar bukan duk tang ni. Sedap tak sedap kita dengar duduk tang ni, duduk dalam hati ni. Sebab tu tuan-tuan, saya sebut pada pertemuan kita yang lepas. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tidak ada lagu yang paling sedap. Tidak ada lirik yang paling sedap. Tidak ada susunan perkataan yang paling indah. Yang boleh, yang mampu challenge keindahan susunan ayat-ayat daripada ayat-ayat Allah ini Quran. Tuan-tuan, sedap dengar Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lah ni, duk famous lagu apa? Lagu apa? Apa nama yang perempuan tu? Buat tak tahu dah, mana buat muka soleh semua macam tu. Apa tu tak ingat dah sebab. Oi tuan-tuan subhanallah sebab. Tuan-tuan tahu tak? Lagu tu tak mai pula, jangan duk dengar. Satu yang tak tahu tu. Saya sebab. Lagu apa? Bukan bobo tu, mengarut, merepek tu. Tu yang lagu Arab tu. Apa benda tu? Yang itulah. Mas. Tuan-tuan, ada yang duk masyhur tu yang orang perempuan, budak perempuan tu duk menyanyi tu. Kan Ustaz Ismat? Din Assalam tu. Nama macam Ustaz Ismat kedai cik gandak. Din Assalam apa tu kan. Dah Ustaz Ismat. Ada orang perempuan nyanyi. Yang famous, yang masyhur, semua pekat duk dengar tu. Tapi di sana tuan-tuan, penyanyi asal dia tu orang lelaki-lelaki. Pasal apa kita lebih attract, lebih sedap dengar orang perempuan tu nyanyi? Walhal, yang nyanyi orang lelaki tu lagi sedap. Suara dia lagi sedap. Sebab apa? Sebab kita mendengar tuan-tuan pada ketika tersebut, bukan hanya mendengar daripada pendengaran, tapi ingat di sana ada satu benda nama nafsu.
Nak faham tak semua? Kalau nak tuan-tuan search tengok, tuan cari dekat dalam tu, video tu, ada orang lelaki-lelaki menyanyi kan? Penyanyi asal. Sedap tuan-tuan, suara dia, orang Arab menyanyi, suara dia dengan lenggok-lenggok, ngelekuk-lekuk. Sedap suara dia. Tapi pasal apa kita masih tertarik untuk mendengar suara orang perempuan? Sebab waktu tu bukan kita hanya, bukan faham pun dia kata apa. Kalau faham, saya sedap, saya menghayati lirik dia. Boleh belah. Memang tak faham sepatah. Tapi yang sedap sangat tu pasal apa? Sebab waktu tu kita bukan mendengar dengan pendengaran nak memahami lirik yang dilafazkan itu. Tapi sebenarnya kita mendengar dengan nafsu kita. Kalau lagu tu lagu perempuan saja tak apa. Memang ada lelaki-lelaki perempuan. Pasal apa dengar lagu perempuan? Pasal apa tak dengar lagu lelaki-lelaki? Sebab tu tuan-tuan, kita sedang mendengar Salihat Syamat menggunakan nafsu kita. Kesedapan mendengar lantunan-lantunan suara orang yang bukan mahram kita. Saya nak tanya, Allah soal tak tuan-tuan di akhirat? Allah soal tak? Takkan tak ada benda yang Allah tak soal? Pasal apa? Pasal apa dengar suara perempuan ni? Oh, ni kan lagu-lagu Islam, ini kan lagu-lagu Salihat Syamat, lagu-lagu ketuhanan. Tanya satu soalan je. Faham tak dia kata apa tu? Tak faham satu hal. Soalan kedua, ada tak orang lelaki-lelaki nyanyi? Kau nak dengar sangat, nak menghayati sangat. Ada tak orang lelaki-lelaki nyanyi? Ada. Pasal apa nak dengar yang perempuan ni? Pasal apa tak dengar lelaki-lelaki? Agaknya apa jawapan kita? Nak faham tak Syamat? Baik. Tuan-tuan, dalam susunan lagu-lagu yang sangat sedap tu, confirm takkan boleh challenge keindahan susunan ayat-ayat Quran. Sebab susunan, walau sehebat mana pun susunan ayat-ayat itu dibuat oleh makhluk Allah. Dan susunan Al-Quran itu milik Allah yang menciptakan makhluk yang buat ayat tadi ni. Maka jauh lebih hebat. Tapi saya nak bertanya tuan-tuan. Yang kita dengar di antara lagu-lagu nasyid tu dengan lantunan ayat-ayat Quran tu, yang mana hati kita rasa sedap? Tuan-tuan tak payah duk angkat tangan tu. Quran. Oh, gemas bunyi nama. Tuan-tuan subhanallah. Tuan-tuan, ikhlas je jawab. Nasyid. Dan ni tak salah cerita lagu rock ke, lagu apa ke, lagu apa, bubuk. Tak ada kerja. Salihat Syamat tuan. Tak, ni kira game baik-baik ni dengar nasyid ni. Antara nasyid dengan Quran, mana lebih sedap kita dengar? Ikhlas jawablah tuan-tuan. Nasyid. Walhal subhanallah Syamat tuan-tuan, yang lebih indah, yang lebih cantik. Dulu kita Ustaz, nasyid kami faham, Al-Quran kami tak faham. Ni yang kita duduk dengar nasyid-nasyid bahasa Arab, faham ke? Lau kana bainana al-habib. Tak faham pun. Tapi sedap, seronok dengar. Pasal apa? Pasal sedap tu bukan kat telinga. Tapi sedap tu di hati. Maka tuan-tuan, Salihat Syamat, ingat penutupnya. Pengarang kitab kata apa? Ingat, berhati-hati. Apa yang kamu nak dengar, Allah akan hisap nanti di yaumul qiyamah. Sebab tu kita kena mengaji. Kita duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, bukan sebab kita tak kerti sangat. Ada orang di kalangan kita yang duduk ni tuan-tuan, profesor. Ada duduk kat sini ni, ada beberapa PhD. Nak kata bukan cerita orang-orang bodoh kadang-kadang duduk mengaji itu, bukan sebab bodoh, tapi nak peringatan. Allah sebut dalam Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan, kerana peringatan itu akan menjadi manfaat kepada orang beriman. Kitab Penawar Bagi Hati ni bukan saya seorang baca. Beratus tahun dah. Salihat Muhammad. Ulama-ulama tuan-tuan, berapa ramai dah duk baca ni kitab ni. Tuan-tuan silap Syamat. Kalau ada satu masjid yang tak baca kitab ni, rasa macam pelik. Sebab kitab ni kitab yang sangat masyhur dan ramai orang duk baca. Dan saya yakin tuan-tuan bukan sekali ni duk dengar kitab Penawar Bagi Hati ni. Tapi duk dengar selalu tu pasal apa? Sebab peringatan. Allah sebut wadzakir. Wadzakir ni maksud peringat. Kalau peringat, itu bukan benda baru. Peringat itu maksud benda yang dengar dah. Betul ni? Peringat ni, aku nak peringatkan hang ni. Peringat ni maksud apa? Peringat ni maksud hari tu dah bagi tahu dah sekali. Ni baru nak peringat balik. Kok lupa.
Maka Allah kata wadzakir, berilah peringatan. Kerana peringatan ni pasti akan menjadi manfaat kepada orang beriman. Kita lama tak dengar balik Ustaz. Bila dengar balik peringat tu, dia insah lah Ustaz, melayak mata, muhasabah gitu kan. Dan 3 hari. 3 hari melelong pula. Lepas tu main dengar pula tazkirah untuk peringat balik. Oh muhasabah Ustaz, insah Ustaz. Lepas tu patah balik lagu tu. Tuan-tuan, saat jatuh, saat berbetul balik. Saat jatuh, saat betul balik. Pasal apa? Pasal orang selalu peringat. Tuan-tuan bayangkan kalau orang langsung tak diperingatkan, apa akan jadi? Faham tak? Kita duduk jalan elok-elok tuan-tuan sekalian. Bila dengar tazkirah, jalan betul Ustaz. Bila lama tak dengar tazkirah, terjun longkang. Lepas tu sekali dengar tazkirah pula, betul balik. Lepas tu jatuh longkang pula. Betul elok, tu longkang pula. Silat semat. Dengar tazkirah. Kalau orang yang tak pernah duduk dengar tazkirah, tak dengar peringatan, apa jadi kat dia? Dia duduk dalam longkang tu. Dan dia berasa longkang itulah jalan yang betul. Maka tuan-tuan, dia duduk dalam kesesatan, dia panggil. Baik.